Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, sekali lagi dalam bicara nasional pada kali ini, saya bawakan pula golongan profesional. Kalau sebelum ni kita dah bawa golongan veteran, saya dah bawa juga golongan mahasiswa, anak muda. Dan kali ini kita lihat pula pada sisi pandangan lain, kita bawa pula golongan-golongan profesional. Bagi kita lihat sendiri bagaimana seperti mana yang diwar-warkan oleh Barisan Nasional, apa yang kita tawarkan kestabilan demi masa hadapan. Kita nak tengok setiap sisi, setiap segi, macam mana setiap golongan ini berkecimpung ataupun membina kestabilan masa depan. Jadi, seperti yang kita tahu, Barisan Nasional telah pun menawarkan satu set calon yang sangat-sangat jitu, sangat-sangat kukuh, di mana ada lebih separuh daripada calon-calon Barisan Nasional merupakan golongan profesional. Jadi, kita nak lihat sisi pandang panel-panel kita, bagaimana golongan profesional ini boleh membentuk sebuah kestabilan demi masa depan Johor yang baik. Baik, bersama-sama saya di studio hari ini, panel pertama kita, saya panggil Dr. Anja lah. Dia boleh jadi controversial sebenarnya, saya panggil Dr. Anja. Bisa juga. Beliau merupakan pegawai perubatan dan juga KSU Puteri UMNO bahagian Selayang. Betul? PSU. Tersilap suatu. Saya nombor sikit. Biasalah orang kata kita ni di peringkat mahasiswa jumpa dengan orang-orang hebat, dia jadi gementar sikit. Apa khabar, sihat? Ya, Alhamdulillah, hari sihat. Baik. Firdaus sihat? Alhamdulillah, jadi dia mentah lagi. Berapa-berapa lagi. Ya, dah biasa. Doktor bila tanya orang mesti tanya sihat ke tak. So, lagi-lagi waktu pandemik ni dia sihat je lah. Risau sebenarnya. Baik, dan kemudian kita ada Encik Dr. Kishwa, Ketua Puteri MIC. Betul? Ketua Putera. Ketua Putera. Oh my God. Sorry. Right, kita ada Ketua Putera MIC. Dan juga engineer, right? Ya, terima kasih. Sebab saya daripada industri teknikal, jadi bila nampak ada engineer tu dia macam wow. Right, how are you? Fine, thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih kerana hadir hari ini. Terima kasih juga hari banyak tersasul pagi-pagi ni. Baik. Jadi kita tak nak melengahkan masa. Kita nak lihatlah pandangan golongan profesional juga, boleh saya kira anak-anak muda, golongan belia tentang pilihan raya negeri Johor. Baik, saya pergi kepada Dr. Anja. Yang pertama, pandangan doktor tentang pilihan raya negeri Johor ni, yang kalau kita lihat, macam saya kata tadi, lebih separuh tu muka-muka baru, bukan saja muka baru. Dan juga mereka ni calon-calon anak muda. Jadi apa pandangan doktor? Okey, terima kasih saudara moderator kita pada hari ini, iaitu saudara Firdaus, yang walaupun nampak agak grogi, tapi saya pun grogi dia adalah bahasa Indonesia. Siapa tak tahu, grogi dia macam gementar. Tapi nampaknya beliau dapat membawa kita hari ini dengan sangat baik. Jadi soalan yang beliau utarakan tadi pun sangat bagus, tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Barisan Nasional Komunikasi di atas jemputan pada pagi ini. Jadi saya amat berbesar hati untuk bersama anda semua dalam sesi soal jawab pada pagi ini, dan saya juga merasa amat berbangga kerana saya dapat membawa suara anak muda untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi kempen pada PRN Johor pada kali ini. Jadi soalan yang telah diutarakan oleh saudara Firdaus tadi, saya rasa amat bagus kerana kita lihat pada situasi politik sekarang. Ya, saya nak bagi satu contoh ya. Dalam statistik perangkaan Malaysia pada tahun 2021, jumlah kependudukan Malaysia adalah seramai 32.7 juta, di mana 23% adalah usia baru lahir hingga 14 tahun. Jadi selebihnya adalah golongan yang berusia 15 tahun ke atas, dan sebahagian besar adalah golongan yang akan mengundi. Jadi daripada komposisi statistik penduduk Malaysia ini, sebanyak 11.6% adalah penduduk negeri Johor, iaitu merupakan salah sebuah negeri yang ramai sangat pengundi. Jadi Johor ni padat lah. Ya, komposisinya adalah padat, iaitu sebanyak 11.6% berbanding dengan Selangor dan juga negeri Sabah. Jadi kita nak lihat di sini, mungkin kerana adanya satu perubahan era baru, perubahan masa ke semasa, dan kita pun telah berada di alaf yang baru. Kita berada pada tahun 2022. Jadi saya fikir salah satu cara untuk kita tampilkan calon-calon muda adalah satu strategi yang amat bagus. Calon-calon muda tidak semestinya tidak bagus dari segi pengalaman. Kerana pengalaman bukan sahaja kita bergantung harap kepada status pendidikan. Ya, kerana kebanyakan, maaf saya cakap,
tak semua orang yang tidak ada kelulusan, mereka tidak pandai. Kalau kita lihat pada zaman dahulu tu bukanlah tahun paleolitik ke tak, tapi maksud saya beberapa puluh tahun yang kebelakangan, di mana mereka yang tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke universiti bukan kerana mereka tak pandai, tetapi mungkin kerana pada waktu itu kurang wang dan juga exposure dan banyak perkara-perkara yang menyebabkan mereka tak dapat masuk ke universiti. Jadi apabila mereka tidak dapat masuk ke universiti, kita menganggap golongan ini bukan golongan yang bagus. Tetapi sebenarnya mereka membesar, mereka matang dalam segi pekerjaan, walaupun CJ itu bukan ukuran. Tetapi corak pemilihan pada kali ini memang semua orang memandang tinggi kepada golongan-golongan profesional terutamanya, kerana mereka ingin lihat kelayakan itu untuk memimpin. Jadi pada pandangan saya, sebanyak 70% kita punya calon, yang mana calon paling muda adalah berusia 26 tahun yang kita pertandingkan di 56 zon di seluruh PRN Johor ini adalah amat bagus, selama 70% ini, dan mereka inilah yang akan membawa aspirasi dan juga pandangan dan ideologi baru untuk kita bergerak maju ke hadapan. Tapi dalam masa yang sama, kombinasi lebihan 30% itu kita perlu ada, kerana golongan-golongan inilah golongan berpengalaman. Mereka yang akan memicu kepada satu arah tuju. Kerana kalau kita ambil semua orang muda, tak ada pengalaman, macam mana kita ingin memimpin? Jadi sebagai contoh, masa saya zaman universiti, saya adalah seorang pemimpin pelajar. Saya naik yang dipertua satu pelajar kebangsaan Malaysia di Indonesia, Cawangan Medan, selama 2 term, dan saya adalah ketua batch, saya adalah ketua editor, saya banyak pengalaman waktu itu. Jadi saya membesar melalui kepimpinan waktu zaman universiti, pada zaman mahasiswa. Tetapi apabila saya berada dalam bidang pekerjaan, saya tidak ada kesempatan itu. Kerana sebagai seorang doktor, saya biasa tak mandi, bekerja, tak sempat. Bangun lambat, kemudian 36 jam kita harus bekerja straight after long on call dan sebagainya. Jadi kita tak dapat nak belajar tentang kepimpinan secara direct. Jadi kerana kepimpinan waktu zaman mahasiswa berbeza dengan kepimpinan pada waktu dewasa. Kerana apabila waktu dewasa ini kita jumpa lebih ramai lapisan masyarakat, daripada golongan yang sekolah rendah, anak kecil, golongan menengah, golongan universiti dan golongan warga emas dan sebagainya. Jadi sebab itu kombinasi 70% golongan anak muda ini harus ada bagi kita didik mereka agar mereka menjadi pimpinan kita pada barisan yang akan datang. Kerana kita harus lihat, PRN kali ini bukan hanya berhenti di sini sahaja. Kita dah mulakan momentum awal. Sebelum ini, kemudian diikuti dengan PRN di Melaka. Jadi Johor ini akan membantu untuk kita teruskan gelombang ini untuk PRN yang akan datang. Jadi saya sebagai seorang muda, saya amat bersetuju dan menyokong dengan strategi yang telah kita jalankan di peringkat barisan nasional dengan menampilkan muka-muka baru. Walaupun baru, mereka tetap orang yang berkelayakan dan mereka juga adalah orang yang berketerampilan. Sebab itu kita lahirkan, kita tampilkan kita punya calon-calon yang hebat-hebat. Sebab kita ingin maju, negara kita maju. Bukan sahaja negeri Johor. Sebab negeri Johor pernah mencatatkan sebagai negeri yang menyumbang ekonomi paling besar di Malaysia pada satu ketika dahulu. Ya, jadi pandangan saya harapkan golongan muda diberi peluang. Selain daripada memimpin, kita juga dapat belajar daripada golongan-golongan yang lebih berpengalaman supaya kesinambungan keberjayaan kita barisan nasional yang pernah memerintah negara kita selama 63 tahun akan diteruskan. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pandangan saya kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Doktor. Jadi itu dia, saya suka dengan fakta di mana kita menawarkan calon paling muda. Which is bukan muda menawarkan calon paling muda, kita menawarkan. Itu masalah bila mereka terlalu ada parti yang terlalu gairah nak letakkan calon muda. Habis-habis kita yang meletakkan calon paling muda. Dan ini menggambarkan Barisan Nasional membawa dinamik politik baru. Jadi dengan pelaksanaan di 18, saya kira apa yang dikatakan sisi pandang doktor tadi memang sangat sesuai pada keadaan sekarang. Baik,
Jadi saya beralih kepada Dr. Kishma, okay? Sebagai seorang engineer. Baik, saya nak tanya, apa anak muda hari ini mahukan dalam pilihan raya negeri Johor ni? Dan kita khususkan pula pada sisi pandang golongan-golongan profesional. Silakan. Terima kasih Firdaus. Saya rasa sebagai anak muda, kebanyakan anak muda kebelakang ini, terutamanya selepas zaman pasca pandemik, kehilangan pekerjaan. Dan oleh yang demikian, mereka inginkan kestabilan. Mereka inginkan peluang pekerjaan yang lahir daripada pelaburan-pelaburan asing ataupun tempatan. Dan peluang pekerjaan ini hanya dijanjikan sebelum ini oleh parti-parti lain. Namun janji itu bagai menanam tebu di bibir. Semuanya cantik, tawaran, tetapi tidak dilaksanakan dan ditunaikan. Jadi kali ini anak muda teruja dengan apa yang ditawarkan oleh Kerajaan Barisan Nasional, di mana berbagai plan-plan jendela digital Johor, hub agroekonomi. So semua ni merupakan projek-projek yang akan mencetus lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak muda. Selain daripada itu, kebanyakan anak muda juga mempunyai masalah perumahan. Dan di sini saya melihat inisiatif Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam melaksanakan beberapa plan-plan perumahan untuk anak muda, dan juga skim microkredit yang diberikan kepada anak muda yang mempunyai kesusahan untuk mendapatkan pinjaman daripada bank. Dan ini terbukti bahawa kerajaan hari ini, Kerajaan Barisan Nasional, merupakan kerajaan yang menyantuni deras nadi anak muda yang mempunyai kesusahan. Kerana kebanyakan anak muda di kawasan kampung terutamanya, mereka mempunyai banyak kesusahan untuk menampung bukan saja diri sendiri tetapi keluarga mereka. Jadi saya rasa anak muda sekarang ini inginkan satu perubahan di mana mereka dapat kestabilan, bukan saja di peringkat negeri tapi juga di peringkat pusat dan negara. Jadi anak muda sekarang berharap pilihan nyata, hanya satu parti mempunyai track record, hanya satu parti yang mempunyai tawaran yang realistik dan bukannya atas nama. Tapi saya ada soalan tambahan. Ya. Kiranya contoh doktor sendiri seorang engineer dan ini memang datang daripada saya sebagai seorang pelajar di Universiti Teknikal. Kita ada ramai sangat yang berada di Universiti Teknikal. Kita ada 4 ke 5 Universiti Teknikal awam. Dan adakah hari ini kalau kita lihat disebabkan Pakatan Harapan memerintah, masalah pekerjaan atau pengangguran itu meningkat? Dan adakah kestabilan yang ditawarkan oleh Barisan Nasional ini, kalau kita boleh bawa ke persekutuan pada pilihan raya umum mungkin, perkara ini secara tidak langsung boleh memberi manfaat kepada mahasiswa terutama dalam bidang teknikal ini untuk masuk dalam bidang profesional masing-masing? Ya, saya rasa dalam setiap bidang pekerjaan pun, biar engineer atau doktor, perlu ada perancangan, perlu ada koordinasi. Setakat ini untuk PRN Johor hanya satu parti yang mempunyai nakoda yang keras, yang kuat, yang stabil. And I think calon menteri besar hanya satu saja yang ada hari ini, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri IR Hasni. Yang tu menunjukkan bahawa hanya satu parti ini yang mempunyai perancangan yang kuat untuk negeri ini, untuk yang masa depan, kestabilan masa depan yang akan menjamin kesejahteraan rakyat di negeri Johor. Dan apa yang berlaku di sini tentunya akan merefleksikan tentang apa yang akan berlaku di peringkat pusat. Sebab di pusat pun masalahnya ialah tidak stabil. Kebanyakannya U-turn decisions, kebanyakannya ada masalah perhubungan, komunikasi. Jadi rakyat inginkan satu perubahan yang di mana zaman-zaman dulu, yang zaman-zaman gemilang yang dipimpin atau diterajui oleh Kerajaan Barisan Nasional, rakyat rindu. Sebab dah 22 bulan pemerintahan PH, selepas tu pemerintahan PN, sekarang pun semua dah confused pemerintahan siapa.
kita nak inginkan satu perubahan di mana kita bergerak depan sebagai satu negara yang maju dan tidak tersasar daripada janji-janji atau kabaran-kabaran fitnah yang dilemparkan oleh pihak sana. Terima kasih. Dan saya juga minat untuk saya ungkit kembali. Kita pernah ada bekas Menteri Belia dan Sukan yang di mana bagi saya beliau adalah ikon menteri yang tidak bersedia. Beliau menawarkan pelbagai pekerjaan untuk anak muda dan akhirnya hanya membawa gig ekonomi kepada anak muda, which is golongan profesional suka untuk masuk. Itu masalah daripada ketika itu. Baik, jadi selesai dari segi pandangan itu, saya kembali kepada tuan je. Baik, pada pilihan raya umum ke-14, kebanyakan yang menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional adalah di saluran-saluran hujung-hujung, maknanya anak muda. Jadi kebanyakan disebabkan gelombang anak muda ni Barisan Nasional kehilangan kuasa. Jadi dari segi psikologinya, macam mana kita nak bentuk balik pemikiran anak-anak muda ni supaya mereka ni faham mana satu janji bulan dan bintang dan mana satu janji yang ataupun ikhtiar yang kita boleh capai. Okay. Terima kasih saudara moderator, saudara Firdaus. Jadi soalan ini saya kira sangat bagus untuk situasi sekarang kerana kita telah berada di era digital. Di era digital di mana semua pembaruan semuanya melibatkan teknologi dan juga digital, internet dan sebagainya. Jadi sebelum tu saya perlu bagi tahulah, saya ni pernah muda. Walaupun sekarang pun saya masih muda, tapi saya pernah lebih muda. Jadi waktu saya muda, saya dapat rasakan corak pemikiran saya waktu itu berbeza dengan waktu sekarang. Sekarang saya muda yang matang, tapi kurang muda daripada yang dahulu lah. Okay? Jadi pada waktu kita lebih muda, kita masih terikut-ikut dan kita mempunyai fikiran kita sendiri yang pertama. Dan sebagai seorang yang muda, kita mempunyai jiwa memberontak yang pertama. Yang kedua, kita adalah orang yang sangat agresif. Semua benda kita nak cuba, semua benda kita nak langgar, pantang larang, rules and regulation. Sebab kita rasa, apa guna adanya rules dan regulation kalau tidak dilanggar? Itu waktu saya masih muda. Jadi, itulah apa yang berlaku pada PRU yang dahulu. Di mana mereka ingin mencuba sesuatu yang baru kerana mereka percaya kepada naratif-naratif yang telah disampaikan oleh pihak pembangkang pada waktu itu. Naratif-naratif yang penuh dengan kebencian, lepas tu mereka mewar-warkan perkara-perkara yang tidak bagus tentang pimpinan pada waktu itu, iaitu Barisan Nasional, seolah-olah selama 63 tahun selepas mereka macam kita tak pernah memberi sumbangan langsung. Sedangkan mereka lupa bahawa kebanyakan golongan menengah rendah, golongan menengah dan ke atas, terutamanya golongan profesional, lahir pada waktu era kepimpinan ini. Jadi apabila naratif yang mereka bawakan ini, mereka mengajak-ajak golongan-golongan muda ini yang lebih agresif, yang cuba untuk melakukan perubahan dan mereka menggunakan dan mereka memanfaatkan media sosial terutamanya waktu itu dan menyebabkan corak pemikiran mereka juga telah berubah. Sedangkan selama ini sebagai orang muda kita akan ikut cakap ibu bapa kita. Betul tak? Mak kata, okey awak jadi doktor, awak jadi peguam, awak jadi sekian-sekian. Masa tu kita tak ada pilihan. Sebab kita rasa apa yang terbaik ibu bapa kita fikirkan itulah untuk kita. Kerana kita tidak dipengaruhi oleh anasir-anasir, satu. Yang kedua, kita masa tu masih belum terlalu banyak exposure daripada internet, informasi-informasi sebegini yang tidak ditapis. Saya rasa bagi saya tidak ditapis. Kerana naratif-naratif ini siapa yang nak tapis? Siapa yang nak menjalankan tapisan-tapisan yang mengatakan perkara ini adalah dusta semata-mata yang belum dibuktikan. Jadi apabila perkara ini membawa kepada media sosial, tersebar luas, anak-anak muda pada waktu itu, ketika itu, PRU 14 dan sehingga kini, mereka semua ada sekurang-kurangnya handphone. Jadi mereka memang menghabiskan, bukan mereka menghabiskan, maksud saya banyak masa berada dengan gadget dan mereka melihat segala penyebaran-penyebaran ini. Jadi itu yang menyebabkan corak pemikiran mereka berubah. Jadi salah satu langkah untuk kita mengubah kembali fikiran,
corak fikiran, bagaimana mereka berfikir adalah dengan menjalankan penerangan dan creating awareness secara berterusan. Saya berikan satu contoh. Ini pengalaman ni terjadi pada diri saya sendiri. Sebelum ni saya malu nak cerita, tapi saya kena bagi tahu supaya ianya menjadi manfaat dan ikutan dan panduan kepada golongan anak muda terutama yang akan mengundi pada PRN Johor pada hari ini. Ya. Sebagai seorang doktor, saya waktu itu sibuk di hospital. Jadi saya tak banyak masa untuk terlibat dalam media sosial dan sebagainya. Tapi waktu itu kita dapat dengar bisikan-bisikan orang lain membaca daripada internet, kemudian mereka mendengar orang-orang lain cakap dan sebagainya, sekaligus menyebabkan waktu tu fikiran saya pun rasa, memang waktu itu penyiaran kita adalah corrupt. Saya rasa memang betul sebab kita nampak. Tapi kita nampak tak secara meluas. Dimension sebagai seorang doktor hanya tak terlalu luas kerana saya berada di hospital waktu itu. Jadi waktu itu saya merasakan memang pimpinan adalah tak bagus waktu itu. Ya, waktu ketika itu. Walaupun saya belajar dengan bayaran dan beasiswa daripada JPA. Jadi pada satu hari setelah banyak perkara ni berlaku, saya berada dalam satu mesyuarat cawangan saya. Waktu itu saya punya naib ketua bahagian. Sekarang ni adalah dari timbalan ketua bahagian iaitu seorang peguam yang tersohor, peguam UMNO juga, Datuk Hasna Rizwan Merican bin Habib Merican. Beliau telah memberi penerangan yang sangat jelas. Waktu itu saya rasa macam terus bertukar. Fikiran saya 360 darjah. Terus saya rasa very clear. Jadi sebagai seorang golongan profesional terutamanya, dan waktu itu saya masih muda, saya perlukan penerangan seumpama ini. Saya tidak bermaksud saya tak mempercayai yang lain, tetapi apabila seorang golongan profesional sendiri yang menerangkan perkara tersebut dengan fakta-fakta dan hujah-hujah yang tepat, kerana beliau juga adalah seorang pemimpin di peringkat bahagian dan mendapat informasi yang direct daripada peringkat nasional. Jadi perkara ini yang harus kita ambil sebenarnya. Bukan mendengar bisikan-bisikan, naratif-naratif daripada orang lain yang tidak pernah ada tapisan. Jadi macam mana kita nak ubah jika kita melihat pada waktu sekarang ini adalah kita kena cari satu ikon baru anak muda, terutamanya dalam Barisan Nasional, untuk kita bawa dan kita kembangkan kembali pemikiran anak-anak muda ini untuk memahami bagaimana Barisan Nasional juga sebenarnya telah diremajakan jugalah. Maksudnya kita memudahkan kembali dengan calon-calon yang muda dan sebagainya. Sebagai contoh ya, anak-anak muda sekarang ni masih semuanya ada wave K-pop. Kan, Korean pop, dia orang berpakaian dressing, semuanya macam orang Korea. Macam adik saya sendiri kat universiti sekarang ni umur 20 tahun, semuanya barang-barang dia, barang-barang daripada Korea. Masa saya pergi Korea pun dia minta Anja adik nak CD. Saya CD apa ni tak tahu. Ini kumpulan apa ni? Saya ingatkan kumpulan apa kan rupanya muzik. Saya tak tahu. Saya memang tak tahu. Saya tak tahu. Dia nak ubah bilik tu dia Korea. Ya, saya masuk je semua Korea. Saya macam memang macam tu. Jadi kawan-kawan dia pun Korea. Kartun pun Korea, bear apa benda tau yang untuk bear tu. Jadi bila dia orang ada ikon, dia orang akan mengikut. Jadi apabila kita dapat bawa satu ikon yang boleh membentuk kembali mereka, sebab mereka tak orang muda juga. Kan? Sekarang ni orang muda ingin orang muda, so kita ada ikon muda yang baru. Mungkin Firdaus boleh membawa panji itu. Sebab Firdaus pun memang aktif kan dalam DMS dan sebagainya. Muda sangat. Muda sangat lagi. Jadi, tapi boleh insyaAllah. Firdaus boleh jadi the next icon for BN. Boleh tahu. Okay? Jadi pendapat saya adalah apabila kita adakan satu ikon, kita ikon ni kita macam parti lain, mereka ada ikon. Parti kita bukan tak ada, tapi saya rasa yang lebih prominent mungkin kurang nampak. Mungkin ada tapi mungkin sebab dah bukan era saya, mungkin saya tak begitu mengikuti, saya minta maaf. Tapi saya rasa kita ada dan apa yang kita ada ni kita harus kembangkan, kita mantapkan dan kita bantu untuk kita sampaikan informasi-informasi, pandangan-pandangan dan juga yang paling penting informasi yang tepat supaya golongan muda ni faham dan tahu. Sebenarnya biar mereka buka balik minda. Jangan hanya dengar kepada naratif-naratif yang hanya memburuk-burukkan. Bagi saya sebagai seorang doktor, saya tak suka mendengar perkataan negatif. Walaupun saya
berkecimpung dengan golongan yang mempunyai orang negatif lah, orang-orang sakit. Mereka ada orang negatif. Tapi bila kita pergi jumpa satu orang ni, dia ada orang negatif, kita akan rasa dari tolakan. Sebab tu kita nak cakap benda-benda yang positif saja. Jadi sebab itu kita bawakan ikon kita yang kita terangkan perkara-perkara yang positif. Saya tak suka nak caci maki dan sebagainya. Saya rasa nak buat apa? Kita tak boleh nak ubah perkara itu. Tapi sebenarnya perkara yang telah berlaku yang buruk kita ambil sebagai iktibar untuk kita bentuk perkara baru yang lebih bagus dan bermanfaat ke arah ke depan. Perkara yang belakang tu kita tinggalkan. Kita wujudkan ideologi, kita wujudkan pandangan-pandangan yang lebih ke arah positif dengan ikon-ikon seperti ini. Saya rasa mungkin itu boleh menjawab persoalan itu. Firdaus, boleh? Boleh. It's a very great and clear punya perspektif. And saya suka juga ada beberapa perkara. Pertama, saya suka yang bila kita tak boleh ataupun janganlah dengar benda negatif. Tapi saya rasa doktor suka satu benda je yang negatif. Test COVID. Itu je. Kalau positif jangan takut. Itu je. Kalau boleh jangan positif. Baik. Tapi saya suka juga dengan pandangan dari segi macam mana kita nak pastikan anak muda hari ni pemikirannya kepada kita. Tapi saya ada soalan tambahan juga. Hari ni kita contoh di dalam parti BN ni kita dah banyak instrumen ataupun bukan lagi instrumen. Kita dah banyak cabang seperti dalam UMNO kita ada pemuda, seperti dalam MIC kita ada putera. Jadi banyak lagi yang lain terutama kita sebutlah kalau dulu kita ada siswanya banyak sangat nak menghampiri kepada golongan sasar itu golongan muda. Dia pula undi 18. Jadi doktor rasa mereka ni perlu tak memainkan peranan lebih lagi untuk memastikan informasi dan juga kita panggil doktrin pemikiran untuk memastikan yang kita boleh menawar kestabilan tu untuk negara tu mereka ni perlu berperanan lebih. Okay, terima kasih Saudara Firdaus. Soalan itu memang tepat kerana saya pun berada dalam sayap puteri di bahagian saya iaitu sebagai pengurusi usaha sayap puteri bahagian Selayang, UMNO bahagian Selayang. Jadi sebenarnya memang kami patut dan harus memainkan peranan ini lebih ke hadapan. Cuma saya nampak halangan yang kita ada pada saat ini adalah kebanyakan golongan-golongan muda ini masih aktif bekerja. Jadi kita tak boleh nak meluangkan lebih banyak masa untuk kegiatan-kegiatan seumpama ini secara langsung. Tetapi jika secara tidak langsung mungkin kita boleh bantu. Secara tidak langsung tu maksudnya berada di belakang tabir. Jadi jika parti ataupun komponen-komponen memberi peluang yang lebih, saya pasti putera juga, pemuda, puteri di parti UMNO juga akan memainkan peranan ini dengan sebaik mungkin. Kerana kita kena ingat, macam saya cakap tadi, orang muda mereka mempunyai satu perasaan yang masih agresif, ingin melakukan perubahan dalam masa yang sama, tapi kita tetap perlu dibimbing. Jadi dengan wujudnya peluang-peluang seumpama ini, kita akan dapat bantu dan kita dapat bangunkan lagi kepribadian dan kita dapat fully utilize keupayaan pemuda, puteri dan juga putera dan golongan-golongan muda dalam sayap-sayap parti. Dan kita juga dapat gambaran jelas di situ. Konklusinya, semua berperanan dalam memastikan kita sampai ke targeted audience ataupun terutama anak-anak muda dan belia. Sebab apa kita tak nak lagi dah kita negara kita porak-peranda disebabkan semua ni. Baik, saya beralih pula kepada Dr. Kishbah. Baik, saya rasa ni memang sesuai lah soalan ni. Sebagai ketua putera MIC, okay, adakah hari ni anak muda hari ni masih lagi nak memilih Barisan Nasional? Pandangan Dr. Pada pandangan saya, kebanyakan anak muda dah sedar sebelum ini bila diberikan kebanyakan janji palsu. Anak muda hari ini sedar bahawa hanya satu pilihan yang ternyata yang terbukti yang mempunyai track record yang baik sebagai kerajaan yang stabil dan kerajaan yang boleh membawa perbaharuan sejajar dengan apa yang berlaku di arena antarabangsa. Selain itu juga jika kita lihat anak muda Barisan Nasional, calon-calon yang dikemukakan untuk PRN Johor ini bukan saja anak muda, tetapi anak muda yang lahir daripada akar umbi, anak muda yang telah diberi pengalaman untuk membimbing beberapa sektor yang mereka pimpin via sayap-sayap
ataupun mereka telah dalam bahagian masing-masing dan cawangan masing-masing telah berkhidmat kepada penduduk di situ. Jadi mereka tidak datang mungkin 2 bulan lepas bina parti baru dan kata saya anak muda. Bukan macam tu. Jadi anak muda hari ini semua tahu kebanyakan mereka lahir daripada golongan profesional. Jadi mereka inginkan seorang anak muda yang dapat memimpin dan juga mempunyai track record dan pengalaman untuk memimpin. Saya rasa kita dah lihat kebanyakan anak muda yang telah diberi mandat untuk menjadi menteri, tetapi menteri tidak deliver apa yang anak muda hendaki, malah semua yang diberikan hanyalah retorik. Jadi saya rasa anak muda hari ini dah sedar. Hari ini anak muda inginkan satu pembaharuan yang baru. Anak muda hari ini saya rasa akan menyokong mana-mana parti yang memperlihatkan anak muda yang mempunyai track record yang boleh deliver kepada rakyat. Baik, saya faham. Itulah kita, macam saya kata tadi, kita tak nak lagi kita ada ikon menteri, belia dan sukan yang tidak bersedia menjadi menteri. Dia bahaya sebenarnya untuk masa depan. Dan yelah, mungkin sekadar main PS4 dalam pejabat boleh lah kot. Baik, tapi saya nak tambah sikit. Adakah dengan wujudnya anak-anak muda yang tidak bersedia ni, by the end of the day, kita akan dia akan menyebabkan kerajaan yang tidak stabil. Akhirnya nanti pada pandangan doktor, apa yang akan berlaku pada negara ni? Saya mungkin boleh bagi satu contoh, bukan di negara Malaysia, tapi apa yang berlaku hari ini antara Ukraine dengan Rusia. Pimpinan Ukraine hari ini ialah pimpinan satu parti politik yang baru ditubuhkan di 2018. Okay, presiden yang dipimpin oleh Ukraine ialah presiden yang merupakan seorang ahli komedi yang boleh menceriakan hati rakyat, tetapi tidak mempunyai track record untuk menjamin kestabilan negara dan tidak mempunyai track record untuk menjana ekonomi untuk negara. Oleh yang demikian, dia membuka satu ruang untuk negara-negara lain untuk mengambil kesempatan terhadap negara tersebut. Dan kita tidak ingin lihat ini terjadi di Malaysia. Itulah pentingnya kita kena ada satu kerajaan yang stabil, yang mempunyai mandat yang kuat daripada rakyat dan mempunyai yang paling penting lah, yang merasai nadi dan denyut masyarakat di negara kita. Baik. Jadi kalau tadi di Ukraine kita mungkin ada presidennya daripada pelawak naik kepada presiden. Tapi di Malaysia kita ada parti yang buat manifesto secara melawak. dengan isu dengan tol percumanya, yang di mana kita tahu benda tu kita dah pesan dah dulu sebenarnya. Tak boleh terjadi, dan akhirnya kita pun dah bagi tahu yang kalau Pakatan Harapan ini memerintah, negara tak stabil. Baik. Jadi kita kata masa pun dah agak mencemburi kita. Jadi saya terus kepada kesimpulan dan rangkuman kedua-dua panel kita. Jadi apa kesimpulan daripada perbincangan kita hari ini? Mungkin saya boleh mulakan dengan Dr. Anji. Terima kasih Prof. Firdaus. Jadi saya ambil kesempatan ini buat satu kesimpulan bahawa bagi saya pengundi-pengundi muda sekarang harus buat keputusan yang tepat. Kita harus lihat, kita harus ingat bahawa dari segi politik individu itu penting. Tetapi yang paling penting adalah komponen-komponen dan satu rangkaian yang membentuk komponen tersebut. Jadi jika anda memilih hanya berdasarkan individu, tetapi anda tidak memilih parti ataupun komponen parti, maka orang yang anda pilih mungkin tidak boleh memimpin kerana mungkin kita tidak dapat suara majoriti. Jadi pada kali ini, saya bukan sahaja setakat mohon, malah saya merayu kepada anda semua, bakal pengundi di PRN Johor, terutamanya golongan muda, buat pilihan yang paling tepat berdasarkan perbincangan kita tadi, iaitu yang ada track record yang baik dan terbukti dan telah menampilkan calon-calon yang berintegriti, calon yang muda, calon-calon yang berpengalaman dan berkelayakan. Jadi segala keputusan pada hari ini akan membawa perbincangan kita pada hari ini mungkin sedikit sebanyak mempengaruhi fikiran mereka, dan saya harap perkara ini dapat membantu untuk anda membuat pilihan
dan pilihlah yang terbaik supaya kita golongan muda ada jaminan di masa hadapan. Jaminan dari segi kestabilan politik, pekerjaan dan juga dari segi kemakmuran di peringkat negeri dan negara. Saya rasa itu sahaja dari saya. Saya kembali kepada moderator. Baik, Dr. Kishbah untuk Terima kasih, Dr. Firdaus. Saya rasa kepada anak muda kali ini mungkin kali pertama anda mengundi. Jika begitu, saya rasa anda sudah faham betapa susahnya dipimpin oleh Kerajaan Pakatan Harapan Perikatan Nasional. Dan kali ini hanya satu kerajaan yang menawarkan satu jaminan, manifesto, satu plan of action yang akan memastikan ekonomi dimakin, yang akan memastikan kesejahteraan rakyat, yang akan memastikan anak muda atau aspirasi anak muda diangkat, yang akan memastikan juga integriti dan juga reformasi politik. Hanya satu parti yang mempunyai track record tersebut dan hanya satu parti yang telah memberi semua yang ditawarkan tadi, dan semestinya saya berharap dan saya merayu kepada anak-anak muda di sana untuk mengundi dan membuat pilihan yang baik, yang matang untuk kestabilan negeri Johor dan juga kestabilan masa depan anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor. Baik, itu dia tadi pandangan dan juga banyak kita dah berbincang tadi. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih Ranger Kishbah kerana sudi datang hari ini untuk kita bagi pencerahan dan penjelasan kepada anak-anak muda dan juga khususnya golongan-golongan profesional. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi kita dah cerita tentang kestabilan. Hanya Barisan Nasional yang boleh memimpin negara. Sebab apa? Barisan Nasional terbukti. Banyak parti komponen kita, satu kerusi pun kita tak berlanggar. Tapi ada parti tu belanggar-langgar di macam-macam don lah kita tengok. Belanggar sesama parti komponen dan sebagainya. Tak ada kesepahaman. Jadi pada pilihan negeri Johor ini, keputusan terletak di tangan anda rakyat Johor. Anda mahukan kerajaan yang tidak stabil dan akhirnya wujudlah lagi tragedi bertukar MB sampai 3-4 kali, ataupun anda inginkan kerajaan yang betul-betul stabil dan ada hala tuju. Dah ada apa benda benchmark mereka nak lakukan. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panel kita. Dan semoga kita boleh berjumpa pada siri Bicara Nasional yang lain bersama panel-panel yang hebat-hebat belaka. Jadi kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.